Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri ista'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Sambung majmu' Salasiyah Rasail, risalah yang pertama, muka surat 16 Jawi, Rumi 38. Dalam membincangkan perkara syarat sah sembahyang jemaah, atau bahasa lain syarat qudwah, boleh juga syarat qudwah, ataupun syarat nak jadi makmum, ataupun syarat menjadi syarat mengikut imam, ataupun syarat sembahyang berjemaah. Yang pertama dah selesai niat mengikut imam, niat makmuman. Yang kedua, takbir selepas imam takbir, takbiratul ihram selepas imam takbir. Yang ketiga, kaki ataupun tumit mesti duduk belakang. Tumit makmum mesti di belakang berbanding tumit imam. Imam mesti duduk depan, tumit itu. Itu kita dah bahas 3. Masuk yang keempat malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Keempat, di dalam imam dan makmum tadi dua-dua, di dalam tempat yang satu, sekira-kira tiada suatu yang menegah ia, akan lalu pergi ke tempat imam itu jika jamaah pada tempat yang lain daripada masjid. Selain masjid. Kalau masjid tak ada masalah. Selain masjid, selain daripada masjid. Selain daripada masjid, tak kisahlah nama dia apa pun. Tak kisahlah. Nama dia surau, balasah, musalla, tak kira nama apa pun. Tempat sembahyang, tak kisah nama apa pun. Yang penting dia bukan masjid, maka dia kena ikut peraturan ni. Kalau masjid, tak terpakai. Maksudnya kalau masjid tak ada masalah. Apa dia? Peraturan apa ni? Dia mesti duduk satu tempat yang sama. Kalaulah masuk satu tempat yang sama tu macam mana? Makmum nak pergi dekat imam, boleh pergi tanpa ada yang menegah, tanpa ada penghalang. Cuma tak ada satu lagi dalam dia, ada 2 bait lagi, satu lagi, iaitu tak ada penghalang dan tidak berpaling daripada kiblat. Jadi kalau nak tahu boleh ikut imam ataupun tidak, pakai dalam ni je, jangan berjalan, pakai dalam ni. Okey, sekarang dia sembahyang kat belakang, pakai dalam ni. Maksudnya bayangkan aja, boleh tak dia nak pergi kat imam? Boleh.
Memanglah boleh, tapi ramai orang kat depan. Contoh orang tak adalah kat depan. Nak pergi mana orang duk rapat-rapat kat suara depan. Kena orang suara depan tu lah tepi sikit nak pergi ke imam. Bukan. Dalam ni saja. Kalau nak pergi imam tak ada yang lain. Boleh tak? Boleh? Maka bolehlah jadi makmum kat situ. Tu je. Kalau nak pergi imam, dia berjalan tadi tu, ke depan boleh, ke kiri boleh, ke kanan boleh. Ada penghalang tak? Ada penghalang, ada tirai. Tapi boleh selak. Jangan, kita tak boleh lah tu. Tirai tu tak boleh lah walaupun boleh selak. Jadi makmum boleh pergi dekat imam tanpa ada hail penghalang, dan tanpa berpaling kiblat. Jadi kalau makmum duduk kat belakang, makmum nak pergi kat imam, dia terpaksa ke kiri. Ke kiri tu maksudnya bergerak ke kiri, gini ke kiri. Ke kanan, tak ada masalah. Nak pergi ke depan, kenapa dia ke kiri? Kat depan dia ada dinding. Mana nak langgar dinding? Jadi soalnya kerana kat depan ni ada dinding, dia kena, ni imam dari sini. Sini dinding. Jadi dia nak pergi imam, dia pergi kat ni, pergi straight. Bukan suruh pergi dalam ni. Pergi sini, pergi straight. Boleh tak? Boleh. Maka boleh jadi makmum di situ. Sekarang susah. Kalaulah ada penghalang, dia terpaksa langkah penghalang itu. Sebab tak ada ruang. Dia terpaksa langkah walaupun tali. Pasal ni je, halus ke tali. Dia kira langkah. Itu kita tak boleh tu. Tak boleh jadi makmum di situ. Ataupun dia terpaksa selak tirai, maka dia tak boleh jadi makmum kat situ. Jika dia jadi makmum, batas sembahyang atau tak sah sembahyang. Satu lagi, dia terpaksa berundur. Berundur atau berpaling kiblat pun tak sah juga. Contohnya, kalau kita kat luar sana lah. Kat luar sana yang belah depan ni, dia sembahyang kat situ. Nak pergi kepada imam, dia kena, kalau pintu tutup. Kalau ada pintu pun pintu tutup. Dia kena buka pintu, baru boleh. Ataupun kalau tak, kena buka pintu, baru boleh. Maka dia tak boleh sembahyang kat situ. Ataupun dia kena buka pintu siap-siap lah, baru boleh. Dia tak boleh buka, tak boleh selak, tak boleh langkah, tak boleh lompat untuk pergi kepada imam. Ataupun pintu depan tak ada, pintu belakang, dia sembahyang, pintu belakang, dia terpaksa berundur untuk pergi ke pintu, pun tak boleh jadi makmum kat situ. Ataupun dia terpaksa kona-kona. Di sini, dia kena kona sini, ada kona tu maksud kena berpaling daripada kiblat atau berundur, pun tak boleh juga untuk pergi kepada imam. Itu syarat dia. Syarat ni kat mana? Kat padang ke, pada pasir ke, dalam hutan ke, dekat dalam bangunan ke, bangunan lah, bukan masjid lah, dalam bangunan ke, dalam rumah ke, dalam sekolah ke. Yang penting bukan nama masjid. Habis tu kalau surau bukan nama masjid, tak payah tanya dah. Bukan namanya masjid, ini peraturan dia. Tapi kat belakang Petronas tu kan dia ada, bukan nama masjid, ini peraturan dia. Banyak soal, banyak songeh. Nak tanya juga. Tempat tu memang orang tu sembahyang je. Kat situ ada sembahyang Jumaat. Lah dia ni orang cakap dah. Tak payahlah cerita sembahyang Jumaat ke tak sembahyang Jumaat. Ceritanya kalau bukan masjid je, ni peraturan dia. Sebab ada orang ni dekat dengan Jumaat. Kat sini boleh sembahyang Jumaat lah. Lah, siapa cerita pasal Jumaat? Nak juga lawan. Janji bukan nama masjid, dia bukan masjid, maka ini peraturan dia. Peraturan apa? Nak jadi makmum, nak duduk dekat mana? Duduk di satu tempat. Jika dia nak pergi kepada imam, dia boleh pergi straight. Okey, sah, duduk di situ. Kalau nak pergi kepada imam, dia terpaksa ke kiri atau ke kanan, lepas tu baru straight. Sah. Yang tak sah, dia nak pergi ke imam, dia terpaksa langkah, lompat, selak, buka, baru tak sah. Atau terpaksa berpaling, berpusing untuk pergi kepada imam, berpaling kiblat atau berundur, maka tak sah ikut di situ. Tak kisahlah dia ada sembahyang Jumaat ataupun tidak. Kat Baluk Perdana tu kan, masa dia baru dapat solat Jumaat tahun lepas kan, apa, Syakirin kan, surah Syakirin kan, buat. Lepas tu bila macam tu ramai orang nak sembahyang belah sana, pecah, kena pecah. Dah siap dinding baru tu. Lepas tu sebelum buat tu baru kena plan tu, kena settle siap-siap. Ini dah siap baru cerita. Pecah. Tak apalah, sikit-sikit je, pecah gitu je. Pecah buat pintu. Buat sliding door. Hari biasa tak buka lah sebab tak sampai keluar. Hari Jumaat, masa khutbah pun tak payah buka, takut aircon keluar rugi. Masa nak sembahyang Jumaat tu je. Masa khutbah tak perlu tak perlu. Masa nak sembahyang Jumaat je, seorang yang JK dia kena buka. Besar mana? Besar ni cukup dah. Janji seorang boleh lalu. Dah. Cukup lah.
seorang boleh lalu tu maksud bukan suruh lalu. Bukan suruh lalu. Kalau orang yang kat luar sana, dia nak pergi, dia boleh straight ke kiri dan ke kanan. Dia tak perlu berpusing untuk pergi kepada imam. Itu memang kaedah dia lah tu. Di dalam tempat yang satu, sekira-kira tiada sesuatu yang menegah, ia akan lalu. Tak ada yang menegah lalu kepada tempat imam. Kat mana ni? Jika jemaah pada tempat yang lain daripada masjid. Kalau masjid, tak ada masalah. Duduk dalam bilik, tutup pintu, kunci lagi, tak ada masalah. Masjid. Imam kat depan, kat belakang tu adalah pejabat ke bilik ke apa kan. Dalam masjid lah ni. Dia masuk dalam bilik tu, dia kunci lagi. Dia duduk dalam tu. Tapi dia tahulah imam bergerak macam mana. Kalau nak ikut imam macam mana? Imam rukuk ni tidak tak tahu. Dia tahu imam bergerak, macam mana imam kedudukan imam. Dengan cara mendengar. Dia masuk dalam bilik tu, dia kunci, sah. Habis tak boleh pergi pada imam. Masjid tak terpakai peraturan ni, lain daripada masjid. Jadi tak ada masalah. Yang tak boleh bila paku aja. Kalau ada pintu, dipaku pintu tu. Barulah tak boleh sembahyang dalam tu. Kalau setakat tutup rantai pun tak ada masalah. Nak bagi tahu masjid luas hukum dia. Surau, balasah, musalla, itu dia punya peraturan dia ketat. Di rumah itu kalau masjid tak ada masalah. Tapi kalau orang sembahyang masjid di luar masjid, dia nak ikut imam dalam masjid pun ada masalah juga. Masalah macam mana? Kalau soft tu bersambung, kalau macam tu 1 kilometer pun tak ada masalah. Bersambung soft sebab ramai sangat. Tapi kalau tak bersambung, orang yang sembahyang dekat luar masjid tu, dia kena guna peraturan yang sama nak pergi ke masjid. Dia tak perlu pergi ke imam, dia pergi ke masjid aja. Orang yang sembahyang di luar masjid, dia perlu peraturan ini untuk sampai ke masjid, bukan sampai ke imam. Sampai ke dinding masjid cukup dah. Contohnya kalau ni masjid, gate tu tutup, dia sembahyang kat luar. Biasa-biasa kat luar, dia boleh kena pergi dekat dinding masjid. Mana permulaan masjid tu dalam keadaan ikut peraturan ni. Hanya boleh ke depan, kiri, kanan. Tak boleh berundur, tak boleh berpaling untuk pergi ke dinding masjid. Dia bukan ke imam dah, ke dinding masjid. Lepas tu tak boleh melompat, melangkah, selak atau buka untuk pergi. Bukan baru ni lah, 3 tahun lepas, time PKP. Bila time PKP, dekat Kuantan ni lah, ada yang time berapa orang, 40 orang, ada berapa belah orang. Ada time cukup lah, ikutlah, penuh mana-mana, jarak 1 meter lah gitu gini kan. Jadi orang nak pergi sembahyang Jumaat, tiba-tiba dihalang lah oleh AJK. Kena marah lah AJK ni. Orang nak datang masjid, tak bagi, engkau tanggung lah nanti. Kita nak tanya sekarang, mana orang tu? Mana? Yang kecoh hari tu mana? Dah buka dah masjid surau weh. Tak lagi pun. Dia marah. Dia marah tak ada masalah, biasalah. Marah okey je sebenarnya. Memang patut pun marah. Soalannya, dia dah halang-halang datang, bawa sejadah lagi. Dia sembahyanglah kat luar. Syaratnya kena kunci bangga, kena tutup. Masa dengan khutbah okey lagi. Masa sembahyang tadi duduk luar, duduk tepi longkang, duduk luar. Maka tak sahlah sembahyang dia. Sebab dia boleh pergi dekat dinding masjid tanpa melompat, memanjat, menyelak, membuka, tanpa berundur, berpusing kiblat untuk pergi kepada dinding masjid. Tak boleh sebab tutup kunci. Maka saya pun nasihatkanlah dekat AJK masjid tu supaya memanglah tak apalah, tutup lah. Orang datang nak macam mana? Orang nak datang, siapa tak takut? Time-time mati ke apa kan? Pakat-pakat datang masjid, time takut nak mati ni. Jadi memang betul tu peraturan dia. Tapi AJK seorang biarlah cerdik sikit. Cerdik macam mana? Tak nak sembahyang tu, dia jaga pintu, jagalah. Tak nak sembahyang tu, bila takbir dah, Allahu Akbar, imam takbir, buka lah. Bukan buka habis, buka, dia sembahyang tengah tu. Siapa berani masuk? Jadi yang kat luar tu sah juga. Nanyalah kat dia. Dia kata, siapa suruh tak belajar? Amboi, hang pun baru tahu sehari 2 ni hukum tu. Memanglah betul, patutnya pandai. Yang pandai siapa suruh tak belajar. Tapi kena cerdik lah sikit. Dia buka, sembahyang lah kat situ. Dia sembahyang kat situ. Bila dia sembahyang dekat pintu besar, pintu kan ada pintu gate besar, pintu kecil. Dia sembahyang, dia buka yang tu, dia sembahyang di situ. Siapa berani masuk? AJK ada di situ.
Malah menghalang pun orang nak masuk. Bila-bila buat ni? Bila dah qomat. Masuk qomat dia buka. Yang sembahyang kat luar tu dia tak tahu apa hukum pun. Sahlah dia. Ini tutup. Ikut sangat peraturan. Kita memang kita ni ikut. Kadang-kadang sampai ada boleh kena tangkap kan. Tapi itulah, kena cerdik lah juga. Kalau yang sembahyang kat luar tu macam mana? Ni yang dalam live apa semua ni. Ada tak sembahyang di luar? Sembahyang Jumaat ke sembahyang apa? Sembahyang Jumaat lah biasa. Pergi sembahyang qada, sembahyang Zuhur balik. Yang sembahyang di luar tu. Kadang-kadang ada siap bawa tikar, bawa apa. Nak tanda protes. Tak boleh tak apa, kami letak, kami peduli apa, kami nak sembahyang. Berani halang. Wah. JK pun nak berani, kami ikut peraturan. Kalau tidak, kami kena panggil. Tentang Islam kena panggil. Kenapa begini. Kami kunci. Boy. Sungguh nak ikut peraturan ya. Okey, itulah sikit berkaitan dengan imam dengan imam makmum kena duduk satu tempat. Jika dalam masjid, dia mudah. Jika luar masjid, dia ada syarat, iaitu sekira-kira tiada sesuatu yang menegah ia akan lalu pergi ke tempat imam itu tempat imam itu. Okey. Yang kelima, mengetahui ia akan sekalian perbuatan imam. Syarat untuk jadi makmum, dia kena tahu imam duk buat apa. Dia kena tahu lah, logik lah. Dia nak jadi makmum, tapi dia tak tahu imam tengah rukuk kat i'tidal. Nak ikut macam mana? Untuk tahu, boleh dua cara. Satu, cara melihat. Yang kedua, cara mendengar. Yang ketiga, cara melihat dan mendengar. Dua-dua. Kadang-kadang dengar suara. Kadang-kadang lihat sendiri. Lihat pula terbagi pada dua. Lihat imam sendiri, lihat orang lain, yang orang lain tu ikut imam. Dia panggil rabitah. Dia tak nampak imam, dia tak nampak imam, dia tak dengar imam. Tapi dia nampak seorang sembahyang dekat pintu tu. Sembahyang dekat pintu tu, dia nampak, dia duduk luar. Dia tak dengar imam. Speaker rosak, mic rosak. Jadi dia cuma nampak orang tu aja, makmum yang sembahyang tepi pintu. Dia duduk luar. Dia ikut tu Boleh. Sama ada dia ikut imam dengan cara melihat, atau dia mengikut imam dengan cara melihat orang lain yang ikut imam. Boleh juga. Kalau mendengar pun macam tu juga. Dia dengar suara imam original, ataupun dia mendengar suara muballigh, dia panggil. Yang muballigh ni yang menyampaikan suara imam. Muballigh kan, biasa dengar muballigh yang dekat Mekah lah biasa. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Tu kan. Walakal hamd. Itu tu dia panggil muballigh. Jadi dengar muballigh boleh juga, dengar imam pun boleh juga. Disamalah, melihat imam direct pun boleh juga, melihat orang lain yang orang lain tu lihat imam pun boleh juga. Melihat orang lain yang orang lain tu tengok orang lain tu tengok orang lain tu tengok orang lain tu tengok imam, boleh juga. Faham tak? Yalah, kalau dah 100 soft, yang ke 100 tu kalau tak dengar, nak tengok apa? Tengok yang depan lah. Depan tengok depan sampai ke imam. Boleh juga. Jadi yang penting kena tahu pergerakan imam. Logik lah. Kalau tak tahu imam bergerak, macam mana nak jadi makmum? Okay. Itu yang kelima. Ada banyak lagi syarat dia ni. Yang keenam, i'tiqad makmum akan sah sembahyang imam itu dengan sempurna segala syaratnya dan sucinya dan muafakat ia dengan dia pada qiblat. Banyak syarat ni. Dia mesti i'tiqad, dia mesti yakin. Makmum tadi mesti yakin imam tu sah sembahyang. Kalau makmum kata imam tak sah, makmum ikut, makmum pun tak sah. Walaupun hakikatnya imam sah. Boleh? Hakikatnya imam sah. Makmum kata yakin imam tak sah. Sebenarnya imam sah je. Dia pun ikut imam. Sedangkan dia yakin imam tak sah, maka dia tak sah. Makmum yang yakin imam sah, sebenarnya imam tak sah, pun sah juga makmum. Nampak? Nak tahu sah atau tidak, dia tengok makmum tu yakin tak imam itu sah. Jika makmum tu yakin imam itu sah, maka makmum itu pun sah walaupun hakikatnya imam tak sah. Kalau makmum yakin imam tak sah, maka makmum ikut pun tak sah walaupun hakikatnya imam sah. Dia tengok makmum tadi. Bila kita nak ikut seorang, kita kena yakinlah dia sah.
Dia sah atau tidak, mana kita tahu? Kalau dia ambil wuduk ke tidak, mana kita tahu? Nasib lah. Jadi, yang dia tu, kata imam sah tak? Kalau imam tak sah tu, lepas tu mengikut kenapa? Sebab tu jadi batal. Tapi, akhir sekali, bila cek-cek, imam sah je. Tetap juga makmum tadi tak sah. Jadi, nak ikut imam, mestilah imam itu sah. Mestilah makmum yakin imam itu sah. Hanya ada satu perkara aja yang kalau makmum yakin imam itu sah, hakikatnya lepas pada tu baru dapat tahu imam tu tak sah, kena qada. Hanya satu keadaannya. Ingat lagi tak? Ingat lagi ke apa? Pernah bincang tak bab ni? Pernah? Kitab pedoman sembahyang jemaah ada? Macam ada kot. Semua keadaan makmum tadi yakin imam sah, hakikatnya imam tak sah. Lepas sembahyang baru makmum tahu. Makmum tadi tetap sah kerana ketika sembahyang dia yakin imam itu sah. Walaupun lepas tu imam kata, Allah, lupa mandi wajib tadi. Kata lagi tu tak? Tetap juga makmum sah. Makmum sah sebab ketika makmum ikut tu dia yakin sah. Mana nak tahu? Bukan ada tulis atas da'i, Jun tu. Bukan ada tulis gitu. Imam tak ada wuduk ke, mana nak tahu? Ada air kencing kering dekat kain imam ke, anak dia kencing semalam, kena, dia perasan tapi terlupa letak kain kat tepi. Esok subuh dia datang sembahyang pakai kain tu, terlupa. Jadi imam lah tu, habis sembahyang baru dia bagi tahu, Allah lupalah kain ni kena air kencing anak. Makmum ketika ikut imam dia yakin sah, maka tak ada masalah. Imam tak sah lah. Okay. Maknanya yakin imam itu sah, makmum tu yakin imam itu sah, maka sahlah makmum. Walaupun hakikatnya imam tidak sah. Hanya ada satu keadaan je. Makmum tu yakin imam tu sah, dia pun ikut. Lepas pada tu baru tahu keadaan itu, imam begitu, maka makmum tadi tetap tak sah juga. Satu je keadaan. Apabila imam itu kafir. Bila imam tu kafir, tak kira lah 30 tahun lepas sekalipun wajib qada. Itu dia tak kira. Sedangkan kafir mana nampak kata muka tak? Kafir ke Islam mana nampak? Tapi itu satu special case lah. Iaitu makmum tadi kena qada juga. Soalannya, ada ke orang kafir jadi imam? Orang Islam tak berani jadi imam? Tiba-tiba kafir jadi imam. Kalau ada, hukum aja. Malah berlaku kat Aceh dulu kan. Yang Belanda tu kan. Snop Hagronje nama dia. Nama dia tukar nama, nyamar lah. Abdul Ghaffar. Belajar Islam sehingga jadi ulama, ajar balik orang Islam. Dia ajar anak-anak murid dia jadi ustaz-ustaz. Hebatnya dia belajar apa Quran, belajar tentang Islam untuk jatuhkan Islam daripada dalam. Akhir sekali bila dia tu ulama besar, dia boleh dijemput pergi ke Masjidil Haram. Orang kafir mana boleh masuk tanah haram, tapi dia boleh masuk. Dia menyamar. Pakaian dia, muka orang putih tapi pakai, ada gambar dia. Kalau Google boleh jumpa gambar dia dekat Aceh. Akhir sekali bila jadi ulama, orang suruh jadi imam, suruh tahnik anak. Allah nanya ke anak tu, jadi anak tu tak tahu tak apa kot. Lepas tu suruh jadi imam. Ni kadang-kadang ambil berkat. Dia duduk makan, dia lebih sikit ambil berkat makan sekali. Allah tak tahulah. Jang. Macam mana berkat benda? Kapi. Lepas tu dia balik Belanda, baru dia buat pengumuman secara terbuka lah. Dia tulis satu buku. Satu buku macam mana nak jatuhkan orang Islam di Nusantara. Area Aceh masa tu, area Nusantara lah dia panggil. Aceh, Indonesia, termasuk tanah Melayu, termasuk. Macam mana nak jatuhkan? Dia kata tak boleh orang Islam takkan keluar Islam kalau kita suruh dia keluar agama. Takkan. Dia sanggup mati. Tu kelebihan dia. Jadi nak rosakkan Islam mestilah dari dalam. Dengan cara jangan bagi orang umat Islam ni ikut agama dia sendiri. Lalaikan dia dengan hiburan yang melampau. Bila hiburan dia takkan ikut agama dia sendiri. Waktu tu tak payah kita nak suruh dia keluar sendiri. Tak payah dah suruh. Caranya begitu aja. Dia tak boleh melalui kau keluar Islam, sanggup mati. Semua orang sanggup mati. Tapi kalau bagi jom let lo pergi
Joget lu, konsert lu, yang tu boleh. Joget lambak lu, yang tu boleh. Karaoke dulu, yang tu boleh. Nak pergi tengok apa-apalah benda ni, hiburan-hiburan kan. Artis tu, yang tu boleh. Tapi jangan jangan bagi aku keluar Islam. Jangan suruh aku keluar Islam. Jangan harap aku nak keluar Islam. Sanggup aku mati. Yang lain tak ada masalah. Fashion yang melampau. Fashion yang luar negara bawa datang, semua dah ikut. Letak subang ke hidung, atau okey. Keluar Islam jangan letak subang dekat hidung, okey. Pelik tak? Dedah aurat tak ada masalah, tapi jangan suruh keluar Islam. Siap. Itulah sekarang. Dia akhir sekali macam mana nak rosakkan? Perang dingin lah. Rosakkan dengan cara dia masukkan hiburan-hiburan. Dalam bila hiburan, duk berhibur, malah baca Quran, malah lama tak semayang, lama Islam baka dan keturunan. Islam hanya ada dalam surat beranak IC saja. Masa tu tak payah buat apa, petik jari datang masa tu. Gitulah. Jadi kalau katakanlah imam itu kafir, dapat tahu kemudian, maka wajib qada juga. Itu saja. Selain daripada itu, kalau imam, makmum kena yakin imam itu sah. Jika imam itu tak sah sekalipun, makmum tetap sah juga, sebab dia i'tiqad, dia yakin imam itu sah. Dan sempurna segala syarat. Dan sempurna segala syaratnya ni, maksudnya syarat-syarat sembahyang. Syarat dia yakin imam tu mandi wajib, gitu. Dia yakin imam tu ambil wuduk, dia yakin imam tu tak ada najis kat badan, dia yakin imam tu tutup aurat, semua tu. Kalau dia tak yakin, maka tak boleh jadi. Contohnya, dia yakin imam tu sebelum pergi semayang, dia akan salam isteri dia. Sebab imam ni dia tak pakai mazhab. Atau tak nak kata mazhab lain, payah pula. Bolehlah kot, imam mazhab lain lah senang cerita. Dia sama ada di mazhab lain, mazhab Hanafi, ataupun dia tak, saya tak ada mazhab, saya direct baca Quran, ambil Quran. Dia kata gitu. Dan dia kata, dia ceritakan kita hari-hari dia cerita. Kalau bersentuh suami isteri, tak perlu ambil wuduk. Lainlah ada syahwat. Setakat bersentuh gitu, takkan batal wuduk. Sayyidatina Aisyah, Nabi begitu begini. Dia buat keluar hujah dia. Nabi dulu, bilik Nabi sempit aja. Ketika Nabi nak sujud, tengok-tengok Sayyidatina Aisyah ada kaki dia kat situ. Nabi angkat kaki dia, alih ke tepi, Nabi sujud. Lepas tu Nabi duduk, sujud balik. Nabi nak naik rakaat seterusnya, Nabi angkat kaki dia balik, letak balik. Bagi dia tak lengah lah duduk macam tu. Berkekok gitu. Tengok tu. Jadi maknanya, sentuh suami isteri, kalau bukan ada syahwat, tidak membatalkan wuduk. Sebab tu aku sebelum datang masjid surau, semua sembahyang, isteri aku salam aku dulu. Dia cerita gitu. Tiba-tiba dia jadi imam. Makmum tak boleh. Kalau dia yakin lah. Kalau macam tu yakin tak? Yakin dia dah cerita. Hari-hari pula cerita tu. Dia nak bagi pelik pada orang. Kita nak jadi terkenal, dia kena mesti pelik pada orang. Dia pelik pada orang. Agak dia cerita, dia buat pelik pada orang. Pelik pada orang. Bila pelik pada orang, maka terkenal lah dia. Senang je. Nak terkenal. Dekat kampung, dekat taman ni. Senang je. Buat pelik pada orang. Settle. Datang pakai baju kelawar. Bini dia punya. Berdosa tak? Mana berdosa? Tutup aurat. Macam? Baju kelawar. Betul tak gini? Terbang sikit. Hari-hari datang. Terus orang kenal. Semua kenal. Baru pindah sebulan orang semua kenal lah. Yang semaya pakai baju kelawar tu tak? Yang tu. Tahu baju kelawar? Baju kelawar perempuan tu. Bukannya haram pun. Bukan pakai baju kurung. Baju kelawar je pun. Buat pelik pada orang. Senang. Zaman sekarang semua nak kena buat pelik pada orang. Baru viral. Baru terkenal. Sakit belaka tu. Jadi tu syarat dia. Jadi kalau kata dia yakin imam ni mesti salangi isteri ni, maka kalau dia jadi makmum juga tak usah sembahyang dia. Makmum lain yang tak tahu, tak ada masalah, ikut je lah. Sebab makmum tadi dia mana kata imam tu batal ke tak batal, mana dia tahu. Dia cuma kata imam mestilah ambil wuduk, mestilah tak sentuh lelaki perempuan. Dia kata gitu makmum. Maka makmum yang macam tadi, dia ikut imam, sah. Tapi kawan ni dia tak sah. Sebab aku hari-hari dengan dia cakap. Hari-hari. Sebelum pergi semayang, mesti isteri dia akan salam dia. Salam tak ada lapik apa semua. Dan dia akan semayang, tak ambil wuduk dah. Maka tak boleh jadikan dia imam. Tapi kalau tak tahu janganlah entah-entah kot. Tak payahlah. Macam Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, dia mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali,
Dia sentuh sama juga, tak ada syahwat, tak batal wuduk. Dari sudut hukum. Sekarang ni kita jadi makmum. Contoh imam nanti sentuhkan isteri dia kot. Sampai gitu dia fikir. Kalau tak nampak, tak yakin, tak ada lah. Sebab tu boleh jadi makmum. Tapi kalau imam tu buat pengumuman, dia pula faham bahasa Arab. Imam tu buat pengumuman, tadi salam isteri. Ada tak imam buat gitu? Imam Jahrah. Tadi salam, tak ambil wuduk pun. Kalau tak dia cakap macam tu, yang mazhab Syafi'i semua tak boleh ikut. Ada ke? Malah dia cakap nak semayang jenazah, apa benda dia cakap? Tahu. Ataupun dia nak cakap lepas ni ada sujud tilawah. Apa benda? Tak tahu. Tiba-tiba imam Allahu Akbar, dia pergi rukuk. Tengok semua pakai sujud. Itu dah cakap. Ini kan cakap dia salam isteri dia kat rumah tadi. Lagilah. Kalau dia cakap macam tu, imam bagi tahu siap-siap sebelum semayang, makmum tak boleh ikut. Kalau tak tahu, buat cara tak tahu. Jangan duk main teka-teka. Walaupun mazhab dia tak batal. Sama juga sentuh kemaluan. Mazhab apa Hanafi tak silap, mazhab lain lah, lupa lah. Salah satu daripada 3 mazhab tu, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan tak batal wuduk. Dia ni pun jenis tu lah. Dia ada baca hadis ke apa, tengok Nabi bila sahabat tanya, apa pandangan kamu ya Nabi Allah, seseorang yang sebelum sembahyang memegang kemaluannya? Nabi kata, dia adalah sebahagian daripada tubuh kamu. Macam mana kamu pegang hidung, kamu pegang kepala, kamu pegang kepala lutut, begitulah itu ia juga tubuh badan, pegang kemaluan itu adalah tubuh badan kamu juga. Jadi tak ada masalah. Dia ambil hadis tu. Ada satu hadis lain, Nabi tak bagi. Tu hadis lain. Dia tak jumpa hadis tu, dia jumpa hadis satu ni je. Maka dia, aku sebelum sembahyang seluk homo. Contoh dia kata gitu. Contoh. Jadi tiba-tiba jenis seluk. Geng seluk ni. Dia jadi imam. Dia ni nak jadi imam tak boleh sebab dia tahu. Dan dia kata setiap kali sebelum sembahyang dia akan seluk dulu. Katalah imam kata gitu. Maka tak boleh jadi. Yang makmum tak tahu tu tak ada masalah. Lepas tu nak salam tu tak tahulah nak salam tu nak Allah tangan ke tidak. Okey. Yang itu dah sudut hukum Sudut hukum gitulah. Kemudian syarat-syarat, apa lagi syarat-syarat lain? Dan sucinya. Sucinya maksud bersuci itulah. Tak ada najis kat badan. Apa semua. Dia mazhab Maliki. Bukan. Mazhab Maliki ada najis kat badan, sah sembahyang dia. Jadi tapi tak tahu kalau imam tu mazhab Maliki, mana dia tahu kan ada najis atau tidak. Maka sah jugalah, tak ada masalah. Dan muafakat ia pada kiblat. Dia mesti imam dengan makmum kiblat yang sama. Soalannya, boleh ke imam dengan makmum kiblat beza? Boleh. Kalau imam dengan makmum kiblat yang sama, batal. Salah seorang batal. Kiblat menghadap kiblat berdasarkan keyakinan masing-masing, bukan berdasarkan keyakinan orang apa bukan, keyakinan masing-masing. Jika dia yakin kiblat ke situ dan dia telah ukur, dia telah buatlah sesuatu, dia telah kaji, maka kiblatnya ke sini. Kawan ni seorang lagi kaji kiblatnya ke sini. Yang kaji tu tengok bintang ke, tengok kompas ke, buatlah yang ilmu dia. Bila dia kata kiblat ke sini, dia sembahyang ke sini, maka tak sah sembahyang. Kawan ni ikut ilmu dia kaji apa semua, kiblat ke sini, dia sembahyang ke sini, tak sah sembahyang. Jadi kalau ada 2 orang, lepas dia kata aku kiblat kata sini, aku kata sini. Okey. Masing-masing kena sembahyang begini. Kawan dia seorang lagi. Dua-dua salah. Dekat ni. Maka seorang lagi datang kat ni. Jadi sana sini. Tempat-empat sah. Empat-empat sah. Sebab kiblat ni ikut keyakinan kita, bukan ikut keyakinan orang. Sebab benda jauh. Ada kemungkinan tak kalau aku rasa sini, kemungkinan tak salah? Ada kemungkinan benda jauh. Aku kata sini, ada kemungkinan tak dia betul? Ada kemungkinan dia salah. Ada juga. Jadi apa beza aku kata sini, engkau kata sini? Setelah aku ambil kompas aku kajilah buatlah macam-macam ni pun, ambil handphone aku letak pusing tu. Akhir sekali handphone aku kata sini. Handphone kau apa? iPhone. Kau Android kata sini. Dia gaduh kan, panas kan? iPhone dengan Android. Nak beriman dengan apa? Nak beriman dengan iPhone ke Android? Macam mana? Lepas tu seorang ambil kompas pula tengok, betul sini. Maka kalau katalah, jom kita jemaah, yang ni aku yakin sini, dia jadi imam. Makmum tadi yang yakin sini sembahyang ikut belakang. Tak sah makmum, imam sah.
Kau ikut aku lah. Tak apalah. Semayang ikut sana. Yang tadi ni, yang yakin ke sana, dia ikut imam tadi. Maka makmum tadi tak sah. Jadi kena semayang ikut keyakinan masing-masing. Macam tu juga dalam penjara. Sama. Tanya, cikgu dah penjara dia panggil cikgu. Kan? Warden tu lah. Cikgu, kiblat ke mana? Dalam penjara, dalam lokat, baru sibuk nak semayang. Kat luar kau buat hal. Contohlah. Tak tunjuk. Berdosa tu. Berdosa. Orang nak semayang bagi lah. Sekarang mulalah nangis-nangis. Sekarang mulalah baru nak semayang ingat Tuhan. Masa kau kat luar tu merompak. Kalau dia kena tangkap kena merompak lah. Rogol orang, bunuh orang dan sebagainya. Masa tu kau tak ingat Tuhan. Itu bab lain. Cerita sekarang dia minta kiblat, kena beritahu. Dia tak beritahu. Bila tak beritahu, nak tengok macam mana kawan tengok? Tengok cahaya dia sikit-sikit kan. Sinilah. Kawan ni pun dah nyesal taubat agak. Waktu isagam kena igak isagam taubat agak. Semayang. Okey. Dia pun aku ke sini. Maka dia tak boleh ikut. Ikut masing-masing. Akhir sekali 6 orang. Sini. Ni sting ganja kat sini. Ni sting gam. Sini ngisak. Semua benih-benih. Yang benih semayang habis semua sah. Tapi kalau tak boleh lah kena ikut dia. Dia nampak ada janggut sikit, kawan semua tak ada janggut. Ikut dia. Tapi aku yakin kat sini tak boleh ikut dia juga. Makmum yang ikut dia semua tak sah. Dia seorang je sah. Sebab masing-masing ikut keyakinan masing-masing. Tapi kalau tak yakin baru boleh tanya orang. Kat mana? Sini baru boleh ikut orang. Macam kita pergi satu tempat, kat mana kiblat Dia kata sini. Baru boleh ikut. Sebab kita tak yakin. Tapi kalau kita cari sendiri dan kita yakin ke sini, tak boleh ikut dia. Walaupun dia kata aku orang kampung ni. Aku lahir di kampung ni. Aku seorang sampai tua dekat kampung. Kiblat sini. Tak ada. Aku dah ukur sini. Aku dah cek di sini. Maka dia tak boleh ikut juga. Aku makan garam dulu. Aku makan gula dulu. Tak ada. Makan garam dulu ke duduk lama dia tak kira. Saya jumpa ada 3-4 surau. Kat Kuantan ni. Lari. Cuma taklah berlari-lari. Berlari-lari tu kiblat sini dia semayang sini. Tu berlari-lari lah ni. Berunggar. Dia lari ni, ni sikit. Ada. Saya pun boleh semayang kat sini. Lain macam. Tengok kompas macam lari. Tengok Google, tengok kat atas kan, tengok kat Google Map, lari juga. Memang lari. Akhir sekali runtuhlah surau tu. Runtuh sebab ada modal nak buat baru lah. Nak buat batu. Itu kayu masa tu. Runtuh naik. Cek balik betul lah. Balik betul kan. Soalannya, kat situ dah 40 tahun lah. 40 tahun. 40 tahun lah. Macam mana? Tak yang lepas-lepas lah. Yang tak tahu tak ada masalah. Yang tak tahu. Memang boleh jadi gitu. Macam mana pun ikut keyakinan masing-masing. Lepas tu dia kata, muafakat ia dengan dia pada kiblat. Makmum dengan imam kena kiblat yang sama. Kalau makmum dengan imam kiblat yang berbeza kerana keyakinan yang berbeza, tak boleh jadi imam makmum. Tak boleh. Mana lagi? Yang ketujuh. Jangan takhir ia daripada imam dengan 2 rukun fi'ali. Takhir tu lambat. Kena tinggal. Makmum lambat daripada imam. 2 rukun fi'ali. 2 rukun perbuatan. Maknanya imam dah pergi 2, nak masuk 3. Makmum tak pergi lagi. Tak pergi tu tak bergerak lagi. Maka makmum tadi batal. Kecuali masbuk. Masbuk yang tak sempat habis Fatihah, tapi dia silap. Masbuk apa? Muafiq. Jika makmum tadi muafiq tapi tak sempat habis Fatihah, dia dimaafkan 3 rukun panjang. Yang itu tak kisahlah. Bukan 3 rukun panjang tu keseluruhan 5 rukun. Tapi dalam kes ni bukan muafiq yang tak sempat baca Fatihah ni, bukan. Iaitu orang biasalah yang tak ada masalah. Dia sempat baca Fatihah semua dan dia tertinggal daripada imam 2 rukun. Masuk 2 rukun tu lebih 2 rukun. Contohnya kalau dia dah habis baca Fatihah pun, makmum tadi, imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Dia panggil 1 rukun. Imam i'tidal, dia tak i'tidal. Kenapa dia tak i'tidal? Sedangkan dia dah habis Fatihah. Saya nak buat masalah je ni. Imam i'tidal, dia tak rukuk lagi. Dah 2 rukun. Adakah dia batal? Belum.
Imam bergerak je untuk sujud, makmum tadi batal. Kerana dia telah melebihi dari, bukan, imam telah cepat daripada dia 2 rukun. Atau dia telah ketinggalan daripada imam 2 rukun. Dia panggil 2 rukun. Walaupun tak pergi ke sujud lagi, baru bergerak sikit aja. Bila bergerak sikit aja, dia dah kira lebih 2 rukun. Tapi kalau masih lagi yang i'tidal, tak bergerak lagi, itu dah panggil 2 rukun pun tak lebih lagi. Bergerak sikit, panggil lebih 2 rukun. Macam tu juga masa sujud ke contohnya. Imam sujud, dia i'tidal lagi. Imam duduk di antara sujud, dah 2 rukun dah. Imam gerak je untuk sujud, dia batal. Kerana dia tak turun sujud. Macam tu juga, imam sujud yang pertama, dia sujud yang pertama. Imam duduk di antara 2 sujud, dia tak duduk lagi. Imam sujud yang kedua, dia tak duduk lagi. Okey? Maknanya dah 2 rukun kan? Imam angkat je kepala, maka batal. Okey. Jangan takhir, jangan lambat daripada imam 2 rukun, lebih daripada 2 rukun. Jangan lambat. Kecuali muafiq yang tak sempat baca Fatihah, dimaafkan 5 rukun atau 3 rukun panjang. Samalah. Apa lagi? Okey. Rukun qauli tak ada masalah. Rukun bacaan. Sebab macam rukun bacaan macam mana? Dia tengah sujud. Imam duduk, dia tengah sujud. Imam sujud takhir. Dia sujud takhir. Imam pun duduk tahiyat. Tahiyat akhir. Maka dia telah ketinggalan satu rukun. Imam baca tahiyat. 2 rukun. Dia campur. Memang tak payah. Saya ambil contoh dulu. Dia campur tahiyat. Tahiyat kan rukun. Dah 2 rukun dah. Imam selawat. Selawat kan rukun kan? Okey, imam baca selawat, dia batal. Ada orang kata gitu. Silap faham. Ataupun imam salam dah, dia masih lagi tonggek sujud lagi. Oh, dia terlebih lebih 2 rukun dah. Maka makmum tadi batal. Tak. Rukun fi'li, rukun perbuatan tu, rukun perbuatan. Jadi makmum tadi tak batal lah, sebab dia ketinggalan daripada imam 1 rukun je, iaitu duduk aja. Habis imam baca tu bukan rukun fi'li, rukun qauli, tak kira. Jadi kalau makmum sujud, imam dah duduk dan imam dah tahiyat, baca tahiyat dan imam dah selawat dan imam dah salam sekalipun, imam dah baca wirid, imam baca doa, imam bangun balik rumah start motor sekalipun, dia masih lagi sujud, tetap juga sembahyang masih lagi sah. Walaupun dah banyak dah rukun, dia ketinggalan daripada imam. Tapi bukan rukun fi'li, bukan rukun perbuatan, rukun perkataan. Ada orang silap faham tu, tak ada masalah. Walaupun tak ada masalah, hukumnya makruh. Setengah ulama kata luput pahala jemaah. Kosong 1 pahala. Elok 27 jadi 1. Okey. Ke-8. Jangan dahulu daripadanya imam dengan 2 rukun fi'li. Oh, nyakit ni. Tadi nyakit juga. Imam dah pergi, dia tak pergi lagi. Ini terbalik. Imam tak pergi lagi, dia pergi dulu. Jadi 2 rukun fi'li, dia cepat daripada imam. Bukan 1 yang 2. Sama juga hukum tadi. 2 lebih 2. Imam tak rukuk, dia rukuk dah. Batal tak? Dengan sengaja? Tak batal. Imam i'tidal, bukan. Dia i'tidal, imam masih lagi duduk macam teh lah. Imam masih lagi berdiri tu, macam teh lah. Dia dah i'tidal lah. Batal tak? Tak batal. Dia turunnya untuk sujud, batal. Dia sujud batal. Imam sujud yang kedua, tak naik lagi, tak bangun, tak tahiyat akhir lagi. Dia tahiyat akhir dah. Dah duduk dah. Baca tahiyat at-tahiyah. Batal tak? Tak batal. Sebab dia baru mendahului imam 1 rukun. 1 rukun cepat daripada imam tak batal, 2 rukun cepat daripada imam pun tak batal. Tapi biasanya yang cepat daripada imam 2 rukun ni, sebab dia nak jadi imam tu sebenarnya. Bagilah sekali tengok. Orang tak pergi lagi, sibuk dia nak pergi kan. Imam tak pergi lagi, bagi dia sekali. Dia nak jadi imam tu. Tak ada orang offer. Try offer sekali. Kalau 1 rukun tu pun dosa tu. Kalau dia mendahului imam 1 rukun, hukum dia apa? Dan jika dahulu daripadanya 1 rukun, daripada imam 1 rukun, tak batal kan? Maka haram, dosa besar. Walaupun tak batal, tapi dosa besar. Dan kata setengah ulama batal. Tapi bukan pendapat muktamad ni. Pendapat muktamad tak batal. Pendapat kedua, pendapat dhaif, batal. Walaupun 1 rukun.
Dan bukan haram dosa besar je. Ancaman dibangkitkan dengan kepala kaldai. Ada setengah riwayat kata kepala babi. Sesiapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam angkat kepala. Maksud sebelum imam pergi, dia pergi dulu. Maka Nabi kata dia akan dibangkitkan dengan kepala kaldai atau kepala babi. Dibangkitkan nanti. Kalau tak sengaja tak apa. Kan tak sengaja, ini sengaja. Dan jika serta dengan imam pada perbuatan. Kejap. Jadi kalau dua rukun mendahului imam, cepat daripada imam dua rukun, haram dosa besar. Mendahului imam satu rukun, haram dosa besar. Mendahului imam dua rukun, haram dosa besar, dibangkitkan kepala keldai. Tapi tak batal juga sembahyang. Mendahului imam lebih daripada dua rukun, walaupun tak sampai rukun yang ketiga, batal. Dan jika serta dengan imam, serentak dengan imam pada perbuatan, bukan pada bacaan. Imam baca Fatihah, dia baca Fatihah, tak ada masalah. Ini serentak pada perbuatan. Imam rukuk, dia rukuk dengan sama dengan imam, serentak. Imam yang tidak, dia yang tidak serentak dengan imam. Imam sujud, dia sujud serentak dengan imam. Tapi tak lebih imam, lebih pada imam, haram kan tadi, dosa. Tak, tapi serentak. Maka makruh tiada pahala jemaah itu. Apa maksud serentak? Serentak tu maksudnya gini. Boleh tak orang buat gitu? Boleh tak? Ni makmum, ni imam. Boleh? Mana? Macam mana nak tahu imam? Macam mana? Standby ke macam mana? Takkan boleh punya. Jadi apa maksud serentak? Serentak adalah imam belum sampai ke tempat imam nak pergi, dia pergi dah, dia gerak dah. Itulah maksud serentak. Maka luput pahala jemaah. Nak dapat 27 kosong. Bukan kosong, satu, silap lah. Mana boleh kosong? Kosong tu batal. Satu pahala. Datang solat jemaah dah 30 tahun. Cek dekat buku catatan yang tiap-tiap tahun sepu tu lah. Tahun sepu kan malaikat buat naik. Ini sepu Syaban. Sini panggil sepu. Tahun sepu kan malaikat buat naik buku catatan. Bila dah mati nanti, pada masyar nanti, mintalah buku catatan. Belek sembahyang jemaah 30-40 tahun ni. Satu. Malaikat panggil malaikat. Apa ni? Salah tulis lah. Panggil malaikat Raqib Atid. Ya, catat. Mari sini. Raqib Atid mari sini. Kenapa salah ni? Betul lah. Saya daripada sejak kahwin umur 20 sampai umur 60 meninggal, 40 tahun tak pernah tinggal solat jemaah. Salah ni. Tapi kenapa markah semua satu je pahala? Semayang bukan tinggal, tapi pahala satu je. Tak ada pun 27. Dia kata, ini mesti ada masalah. Buka CCTV. Tengok tu. Imam ini Allah, dia dah gerak. Tu serentak. Walaupun dia tak, imam dah gini, nak sujud ni. Imam sampai sini. Dia dah. Bila serentak, tak ada pahala jemaah. Habis sia-sia. Nanya. Jadi hati-hatilah sepatutnya. Tiada pahala jemaah itu. Rugi je sembahyang jemaah. Akhir sekali tak dapat pahala. Nak 27, dapat 1. Kadang-kadang balik kerja tu, lewat sikit pukul 7. Mandi tak sempat ambilkan tuala lap rambut, tak sempat. Pakai piah gitu. Nak jemaah je pasal. Datang sampai-sampai tu basah lagi rambut. Nak bagi tahu sungguh solat jemaah. Tapi 41. Kenapa? Ilmu. Semayang tanpa ilmu. Ilmu apa? Ilmu semayang jemaah lah. Saya dah belajar dah semayang. Belajar semayang apa? Belajar semayang yang 13 rukun. Itu belajar semayang seorang. Bukan jadi makmum. Makmum kau lain-lain. Ada berapa tadi? 10. Daripada 13 rukun semayang, tambah lagi 10. Jadi 23. Belajar tak 23? Belajar 13 je. Memang memang rugi kan? Macam mana? Okey. Yang ke-9, muafakat ia dengan aturan sembahyang imam pada segala perbuatan yang zahir. Sembahyang imam dengan sembahyang makmum kenalah sama. Kalau tak sama, nak ikut macam mana? Soalannya, adakah sembahyang tak sama? Ada? Solat jenazah dengan solat zuhur sama? Tak sama.
Imam solat jenazah, dia solat Zuhur. Bila macam tu? Tak sah, tak boleh. Mana ada sujud? Maka dia mesti sama sembahyang, sama jenis sembahyang imam dan makmum. Imam sembahyang Zuhur, dia sembahyang jenazah ghaib. Mana boleh? Mana ada sujud? Jadi kena sama jenis sembahyang tu. Macam tu juga imam sembahyang gerhana yang ada 2 rukuk. Gerhana dia boleh 1 rukuk, dia boleh 2 rukuk. Boleh buat mana-mana. Yang terbaik 2 rukuk lah. 2 rukuk, 2 qiyam. Dia yang ambil yang 1 rukuk, 1 qiyam. Tak boleh lah. Ikut. Tak sama. Best. Ataupun mungkin imam sujud syukur. Sujud syukur kena takbir juga, kena niat juga. Imam pun sujud syukur ni, dia niat saja nawai saja aku sujud syukur Allah Taala. Allahu akbar. Makmum sembahyang Zuhur, makmuman Allahu akbar. Sujud syukur, lepas takbir terus sujud. Habis dia macam mana? Tak boleh juga. Dia kena sama sembahyang. Iaitu perbuatan tu ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Walaupun lain-lain sembahyang sekalipun. Imam sembahyang subuh, makmum sembahyang Zuhur, no problem. Qada salah seorang qada lah. Imam sembahyang maghrib, makmum sembahyang isyak, no problem. Salah seorang qada lah juga. Tak ada masalah. Walaupun berbeza rakaat, tapi sama jenis sembahyang. Jadi boleh. Jadi macam masbuk lah, imam salam, makmum tambah lagi lah. Okay. Imam tarawih, makmum sembahyang subuh, qada, no problem. Tak ada masalah. Sebab sama. Yang ke-10, muafakat ia dengan imam pada sunat yang jahat bersalahan. Jahat bersalahan tu, jahat tu maksud huduh rupa. Tu maksud jahat. Jahat tu maksud tak cantik kalau tengok. Jahat bersalahan. Bersalahan tu tak sama. Jahat tu uduh. Uduh tak uduh? Uduh rupa. Tak cantik, tu jahat. Jadi ada sunat-sunat, bila imam buat, makmum tak buat, dia tak nampak uduh. Dia tak nampak jahat. Jahat tu bukan jahat ni, uduh. Contohnya imam Allahu akbar, makmum tidak. Allahu akbar, uduh tak? Tak uduh nampak. Dan imam dengan makmum tu tak nampak uduh, tak nampak jahat, maka tak ada masalah. Imam sebut kat mulut, Sami'allahu liman hamidah, makmum tak nak sebut, uduh tak? Tak uduh, maka tak ada masalah. Bersalahan, bersalahan tu tak buat, tak ada masalah. Imam duduk daripada sujud, duduk di antara 2 sujud. Cara duduk dia iftirash, macam tahiyat awal tu kan, Rabbighfirli warhamni. Makmum duduk macam tahiyat akhir. Uduh tak? Tak uduh, maka boleh buat. Boleh tu maksud tak batal. Tapi kalau sunat tu sunat uduh, batal. Uduh apa? Kalau tak sama dengan imam jadi uduh, tapi dia sunat, bukan wajib, maka batal. Contoh dia bagi sujud sahwi. Imam sujud sahwi, makmum tak nak sujud, uduh tak? Uduh lah. Jahat ni, dia panggil jahat bersalahan, uduh rupa. Imam tak tonggek sujud subhana man la yanamu wa la yashu. Makmum tadi duduk, tak nak ikut, batal makmum. Sebab uduh. Itu jahat rupanya. Rupa tu jahat. Okey. Sujud sahwi dia bagi. Dan tilawah. Imam lepas baca ayat sajadah, sujud. Makmum kata sunat je sujud, kan? Sujud tilawah kan sunat, bukan wajib. Tapi sebenarnya wajib bagi makmum. Dia pun tak nak. Tak nak. Bila tak nak, dia pun tak sujud. Pagi Jumaat lah contoh kan, tak sujud. Maka makmum tadi batal sebab uduh rupanya, jahat bersalahan. Ataupun imam tak sujud. Apa imam ni malah tak sujud, baca ayat sejadah tapi tak sujud. Makmum pun sujud seorang-seorang. Uduh tak? Uduh. Bila uduh, batal. Macam tu juga sujud sahwi tadi, imam sujud, makmum tak sujud, uduh rupa, maka batal. Ataupun terbalik, imam tak sujud, makmum sujud, tapi sebelum salam lah. Sebelum nampak imam fil alamin innaka hamidum majid, kata imam ni tak sujud sahwi kot, makmum sujud, makmum batal. Tapi kalau lepas imam salam, makmum sujud, tak ada masalah. Sebab dah imam dah salam. Makmum sujud sahwi tak ada masalah. Sujud tilawah. Dan tasyahud awal. Tasyahud awal ni dia ada catatan sikit.
Dan tasyahud awal wajib atas makmum mengikutkan dia. Bukan meninggalkan tahiyat awal. Maksudnya bukan tahiyat awal, meninggalkan tahiyat awal. Jadi kalau imam tidak tahiyat awal, imam tidak tahiyat awal, makmum tadi apa imam ni, apa pemalas, tak tahiyat awal, maka makmum tadi tahiyat awal, makmum batal. Walaupun makmum kata sempat baca laju-laju, imam baca Fatihah lambat juga tu, sempat baca laju-laju, lepas tu naik kejar imam, dia pun at-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah kat bawah ni, maka batal makmum. Sebab kalau imam tidak tahiyat awal, makmum wajib tak tahiyat awal juga. Makmum yang tahiyat awal batal. Kalau makmum tahiyat awal, makmum boleh kalau tak nak tahiyat awal, dia tunggu. Kalau imam tidak tahiyat awal, makmum boleh. Kalau imam tahiyat awal, makmum boleh kalau tak nak tahiyat awal. Maknanya tunggu seorang-seorang. Nampak uduh juga rupa kan? Tapi yang itu dalam hukum syarak dia tak nampak uduh. Gitulah. Uduh tu bukan kita tengok, syarak yang kata uduh. Bukan kita yang kata uduh. Syarak kata uduh. Uduh jahat bersalahan. Imam imam baca tahiyat awal. Makmum kata malah baca tahiyat awal, sunat je pun. Dia berdiri rakaat ketiga. No problem. No problem dengan maksud tak batal. Dan tak sama tu tidak nampak uduh pada syarak. Pada mata kita uduh kan nampak. Seorang-seorang berdiri. Tapi pada syarak tak uduh tu. Tapi kalau imam tidak baca tahiyat awal, imam berdiri terus, terlupalah katanya. Ataupun tak sengaja atau terlupa. Ataupun sengaja pun tak ada masalah. Imam berdiri rakaat ketiga tanpa tahiyat awal. Makmum kata, malah ni aku baca tahiyat awal. Syarak kata huduh, jahat bersalahan. Maka batal kalau makmum tahiyat awal. Ramai tu. Imam tinggal tahiyat awal, dia subhanallah kat bawah. Batal semua. Tinggal lah. Dia tengok, imam tak tahiyat awal. Subhanallah. Subhanallah. Makmum tadi batal lah. Sepatutnya bila imam tidak tahiyat awal, dia pun Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarak. Imam tak tahiyat awal, dia bangun terus sepatutnya. Tak payah subhanallah. Takut-takut dengan subhanallah, imam turun balik. Bila imam turun balik, gabra ke apa, turun balik, batal imam. Makmum tadi ikut imam. Ikut imam yang batal. Makmum batal. Jadi bila imam tinggal tahiyat awal, biarkan aja, makmum ikut saja. Kalau makmum tak ikut, makmum tahiyat awal, makmum batal. Dan yang terakhir, yang ke-10 lah. Bukan. Ni yang lain lah. Yang terakhir. Ini bukan yang ke-10. Ini kalau sembahyang Jumaat. Dan jika jemaah pada Jumaat, sembahyang Jumaat dia ada tambah lagi, maka wajib atas segala jemaah yang 40 atau lebih, kan sekurang-kurang mazhab Syafi'i kan 40 orang, yang mastautin, yang cukup syarat, atau lebih daripadanya itu, mengetahui mereka itu akan segala syarat ini. Syarat ini itu syarat mengikut imam tadilah. Kerana tiada sah Jumaat itu melainkan dengan berjemaah 40 orang. Maka jika tiada tahu, maka tiada sah Jumaat itu, jaga-jaga kamu dengan menuntut akan ilmu. Ini orang dulu biasa buat. Orang sekarang saya tengok tak ada buat dah. Macam mana? Bukan biasa buat. Imam-imam di masjid, dia akan betul-betul rapat dengan 40 atau 50 orang yang dia kenal sungguh-sungguh. Dan biasanya orang ni dia ada tempat tu duduk ada. Biasanya saf pertama, saf kedua. Memang kalau pakcik tu duduk situ-situ je dia duduk. Dan dia datang awal pada orang. Biasanya lah. Yang mana imam ni, dia tahu kenal. Dia kenal bacaan betul. Baca betul tu. Makmum tu. Dia tahu belajar menyorang, tahu rukun-rukun, tahu syarat-syarat qudwah ni semua dia tahu. Maka kalau dalam 40 orang tadi tak ada, walaupun yang lain ramai, dia suruh cari juga. Sebab kita sekarang lebih pada sangka baik aja. Allah tengok ramai, takkan tak ada 40 orang mustautin. Walaupun semayang dekat masjid tu 1000 orang sekalipun, kalau tak cukup 40 orang mustautin, tak sah solat Jumaat tu. Takkan dalam 1000 orang tu tak ada 40 orang kot. Kita sekarang nak main kot gitu lah. Sedangkan kena buat banci itu sebenarnya. Setiap masjid buat bancian. Anda hendak mati di mana? Itulah nak tentu mustautin. Kalau nak mati di situ, maksud mati di mana? Di rumah di situ. Bila di situ baru boleh kira Jumaat.
Kata saya akan berpindah pada umur 65 nanti, pindah ke kampung, Temeloh. Maka tak boleh kira 40. Walaupun dia dah duduk 40 tahun dekat situ. Dia duduk kerja je dah 40 tahun. Lagi 5 tahun nak balik kampung. Tak boleh kira 40. Ni yang ada ni sembahyang Jumaat kat mana sembahyang Jumaat lah. Nak mati sini ke? Kalau nak mati di sini baru boleh kira 40 tu. Mana kita tahu? Kalaulah dia berniat akan berpindah walaupun lagi 40 tahun akan datang dia akan pindah, dia tak boleh kira 40. Dia bukan mustautin, nama dia muqim. Maka tak boleh kira 40. Sembahyang Jumaat wajib 40 tu. Satu. Yang kedua, 40 ni dia mesti complete set. Bacaan betul. Bacaan Fatihah betul, takbir betul, bacaan Allahu Akbar takbir betul, Fatihah betul, tahiyat betul, selawat betul, salam betul. Dan dia tahu rukun-rukun Jumaat. Apa rukun khutbah Jumaat? Dia tahu. Dan dia mesti dengar rukun khutbah Jumaat. Dia tak boleh tidur. Kalau dia tidur sembahyang, dia seorang je. Sekarang ada 40, dia seorang je tidur. Tak sah sembahyang Jumaat. Dan dia kena tahu 10 syarat ni. Dengan dia tahu 10 syarat ni, baru dia boleh kira. Tengok lah, jelas tulis situ. Wajib atas segala jemaah yang 40, yang kira 40 tadi, mengetahui mereka itu akan segala syarat ini, kerana tiada sah Jumaat itu melainkan dengan berjemaah 40 orang. Tahu syarat ini. Sebab kalau dia tak tahu, kalau dia buat juga dia langgar macam mana? Bila dia langgar, tak sah sembahyang dia. Bila tak sah sembahyang dia, kalau dia seorang tak sah, tak apa. Kalaulah ada kat situ 50 orang yang boleh kira, tak apa. Walaupun hilang satu, ada 49 lagi. Kalau ngam-ngam 40, hilang satu, masalah satu, maka tak sah sembahyang. Bila tak sah Jumaat dia seorang, maka tak sah lagi 39. Bila tak sah 39, tak sah semua orang yang beribu-ribu kat belakang. Tapi kita sekarang ni banyak sangka baik. Takkanlah sembahyang 400 orang kat belakang. Takkanlah semua tak boleh kira kod. Patut kena buat bancian. Kena buat. Okay? Cukup setakat tu. Dan bermula kesempurnaan bagi dapat akan pahala jemaah pula. Langgar je berapa peraturan ada? Banyak. 12 peraturan ni, elok-elok 27, jadi satu. Siapa langgar 12 perkara? Ramai orang langgar. Kita berhenti kat situ. Tangguh dulu. Selain tasbih kafarah dan surat asbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.